Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okay, hari ni panas sikit. Aku duduk kat rumah ni, panas lilip, berpeluh sikit. Tapi apa yang aku nak buat ni lah, aku nak kongsikan sikit. Ada satu cara macam mana kalau kita nak buat tu sistem solar panel. Solar panel ni kita guna sistem 12 volt. Kita tak tukang kepada 220 volt. So sistem solar panel ni dia portable. Kita boleh bawa pergi ke camping, pergi jalan-jalan. Kalau bateri dekat rumah tak ada, kita boleh guna. Dan kita boleh guna untuk backup. Apa yang aku buat, aku guna untuk lampu emergency waktu malam-malam. Bila malam dibuka dan waktu siang ditutup untuk recharge. So akan aku tunjukkan cara ringkas lah untuk buat benda ni. Untuk barang-barang nak buat portable solar charge, solar powered pack ni sebenarnya tak singkat je. Yang pertama kena ada solar panel ni lah. Solar panel ni aku beli yang daripada jenama Sunway Solar. Dia 18 volt, ampere paling tinggi 0.55. Dan harga aku beli ni lebih kurang RM50 dan 10 watt. Dan 10 watt memadai lah. Untuk bateri aku pakai yang 7Ah ataupun 7 ampere hour. So bila 12 volt darab dengan 7 ada lebih kurang 84 watt hour lah, 100%. Tetapi usually kita tak akan dapat 100% lah. Biasanya mungkin 80% ataupun 50% ke bawah kita akan pakai. Dan aku pakai yang jenis rechargeable seal lead acid battery lah. Dia deep cycle. Kita boleh tukar lah jumlah voltage yang diguna pakai. Kalau untuk cycle use kita kena ambil dalam 14.5 hingga 14.9. Kalau standby kita kena tukar antara 13.6 dan 3.8. So standby ni maksudnya kalau kita tak nak guna pakai, tapi kita nak make sure bateri tu deplete lah over the time. Contohnya untuk buat letak dekat emergency light dan sebagainya. Tapi aku selalunya pakai yang cycle lah. Setiap aku pakai setiap hari untuk buat emergency lampu malam So harga bateri ni lebih kurang 20 hingga 30 ringgit lah. Murah. Jenama apa lah, jenama cak ayam kot. Dan ini adalah solar charge controller lah. Harga dia lebih kurang 15 hingga 20 ringgit. Ada banyak version lah. Ni yang paling murah sekali, yang biasa orang pakai. Dia ada kat sini supply untuk masuk bateri, solar panel, bateri, dan juga ni adalah output dia. Akan explain sikit macam mana sistem 12 volt solar ni berfungsi. Basically bateri ni seperti kita tahu adalah untuk store lah tenaga daripada apa yang dihasilkan oleh solar panel ni, bentuk elektrik, dan disimpan dalam bentuk kimia kan. Jadi disimpan, dan untuk menyimpan ni daripada solar ke bateri, kita kena guna solar charge controller ataupun dipanggil sebagai SCC lah singkatan dia kan, solar charge controller. Sebab apa? Kita boleh sahaja sebenarnya direct daripada solar ke bateri, tetapi just in case kalau kita tak boleh nak control lah, kita tak tahu berapa banyak. Kalau dah ada charge 100%, macam mana kita nak stop, tahu solar charge solar ni untuk stop kan. Jadi kita kena ada controller. Inilah peranan solar controller. So basically apa yang kita kena buat adalah kita kena sambung lah wire daripada solar ni, ditukar daripada cahaya matahari kepada elektrik, masuk ke solar charge controller. Dan daripada solar charge controller ni juga kita akan sambung ke bateri, supaya dia akan monitor lah jumlah kapasiti elektrik yang kapasiti tenaga yang ada dalam bateri ni. Kalau dah hampir penuh, solar charge controller ni dia akan automatic cut off supply kan, daripada solar charge controller. Dan penting juga ada solar charge controller ni sebab kita tak nak ada backflow elektrik. Bila dah penuh benda ni, kita tak nak backflow kepada kita punya solar panel, supaya kalau solar panel kita ni terlindung lah dan tak rosak. Untuk buat portable bateri yang boleh bawaan, aku buat satu kotak lah, ringkas je pun kan. Menggunakan kaedah orang kata kamera hidup yang lama tu, aku buat simple je supaya kita boleh letak bateri ni dekat dalam ni. And then pada situ kita akan attach solar charge controller ni dekat atas supaya dia melekat sekali lah. Benda ni tak kalis air, jadi kita kena ingat lah, kita bawa walaupun bateri terlindung, tapi yang benda ni dia tak kalis air, tak waterproof. Jadi kalau hujan apa-apa, make sure kita lindung lah. Dan untuk solar charge controller ni dia ada dua output. Satu output 12 volt kat sini, satu lagi output 5 volt lah, pakai USB. Aku jangan pakai ni, aku biasanya pakai 12 volt lah. Untuk memastikan benda ni lekat, so aku akan screw lah empat ni kat sini.
basically lah kan. Make sure dia melekat lah, tak ada lah terus. Okey, siap. So apa yang perlu kita buat seterusnya adalah kita kena sambungkan wire supply, power supply daripada bateri ni masuk ke solar charge controller kita, masuk melalui positif dan juga negatif. Dan kat bateri ni kalau merah positif, so negatif kena positif ke positif, negatif ke negatif. Wire aku pakai wire dua kabel wire yang biru ni lah, biru yang putih ni yang standard punya kan. Dia sebab dia punya capacity dia lebih kurang 1 hingga 2 ampere, so tak ada masalah sebenarnya untuk pakai wire ni, dan dia mencukupi lah. So wire ni pun murah aja, aku rasa dalam 5 meter atau 10 meter boleh dapat dalam 5 hingga 6 ringgit lah. So basically aku sambung, dan kemudiannya benda ni kena masuk lah. Make sure masukkan positif ke positif kan, supaya tak rosak lah. Masuk positif and then screw je lah. Okay. Bila mana bateri dah masuk ke solar charge controller, kita akan nampak dia dah mula tunjukkan lah, cakap sekarang 13.4 volt, maksudnya bateri tu supply lebih kurang 34 volt. Tapi manakala kat sini masih belum ada solar panel, power daripada solar panel, jadi dia tak tunjuk apa-apa lambang kat sini. Tapi dekat sini pun kita dah boleh control lah. Dia punya kat sini adalah untuk turn on dia punya output lah, 12 volt. So maksudnya kita turn on, tapi sebabkan aku tak sambung apa-apa lagi output, maka tak ada apa-apa lah. Normal kita sambung solar panel ke solar charge controller. Ok, sebelum tu kita check dulu volt, kemampuan solar panel ni. Ni aku duduk di bawah cuaca yang mendung lah sebenarnya kan. Tapi kalau tengok mendung pun dia punya voltage dia tinggi lah, 18.43 kan. Itu melebihi lah apa yang diklaim, iaitu 18 volt. So biasanya kita akan pakai solar panel voltage yang tinggi sikit daripada bateri supaya dia boleh masuk lah. Even kalau kita pakai 12 volt pun biasanya dia punya nilai ambang tu lebih tinggi lah daripada apa yang dinyatakan. Solar panel ni dia dah bagilah connection, so korang sambung je lah. Dia punya terminal negatif dengan positif, and then daripada wire ni kemudian kita akan sambung masuk ke solar charge controller lah. Seperti biasa, make sure terminal dia tepat lah, positif ke positif, negatif ke negatif. Okay, aku dah connect antara positif ke positif, negatif dan positif untuk solar panel. Jadi kita akan nampak lah dia punya solar ni akan charge bateri. So biasanya aku akan tukar lah dia punya jumlah voltage maksimum masuk ke bateri, dan sebab kita nak buat deep cycle, jadi jumlah dia kurang-kurangnya 14.5. So biasanya aku akan letak 14.6 lah. And kalau kita buat 13.9 dia charge slow lah, so kita nak 14.6 ataupun 14.7. ok, kuat 14.6 lah. And then tukar. So basically dia solar panel ni akan charge mengikut maksimum ni lah. Dia akan naik gradually, slowly. Kita godek sikit solar charge controller ni. So solar charge controller ni ada banyak mode lah sebenarnya. Yang ni kita kena set dia punya jumlah charge voltage daripada solar panel. Dan yang seterusnya ini adalah output voltage yang kita nak keluar kan. Biasa aku akan set 12 volt lah, sebab punya appliance yang aku pakai adalah 12 volt. Ngam-ngam 12 volt. Okay. And then yang 10.7 ni adalah cut off dia. Kalau dia 10.7 automatic dia akan cut off lah, bateri akan cut off. Ni sistem 24 hour lah, maksudnya dia sentiasa on lah, kita boleh turn off dan turn on. Ini adalah jenis bateri yang kita tengok setting dia lah, ada jenis-jenis bateri. Itu je lah. Yang penting sebenarnya adalah cut off ni. Kalau bateri deplete, kita pakai nak habis, so 10.7 dia cut off supaya tidaklah dia guna 100% kan, tinggal 0%. Dan sekurang-kurangnya kena tinggal dalam lebih kurang 40% supaya bateri kita lebih tahan lama lah. Dan sekurang-kurangnya kalau kita buat macam tu, bateri mungkin tahan dalam 3-4 tahun.
Kalau tak mungkin setahun pun dah habis lah. Sambungkan output ni, bahagian output yang ada lampu ni ke aku punya appliance lah. Kat sini aku pakai 12 volt punya LED. Sekarang aku pakai 24 jam punya sistem. 24 jam punya sistem maksudnya sistem ni sentiasa on lah. Kita boleh tekan on dengan off lah. Contohnya sekarang dia off, tekan ni dia jadi on. So automatic aku punya lampu ni menyala. Dan kita boleh turn off dan on. Ini manual lah. So apa yang menarik bila kita pakai solar charge controller ni, kita boleh set up setting supaya bila waktu malam lampu ni menyala. Macam mana dia detect? Dia tak ada sensor, tapi dia detect menggunakan solar charge, menggunakan solar panel. Bila solar panel ni tak terima, orang kata radian daripada matahari, waktu malam dia akan automatic menyala. Macam mana nak buat macam tu? Mudah saja, iaitu kita ke setting lah. Ni setting yang 24 jam kita kena tukar. Tukar kepada kosong. Kosong ni bermaksud dia bernyala pada waktu malam. Straight lah. Bila gelap saja dia akan terus menyala sampailah matahari naik. Tapi kalau kita set up setting ni, dia tukar menjadi 1 jam ke 1 jam ataupun 2 jam, bermaksud apabila matahari jatuh dia akan menyala selama 2 jam. Lepas 2 jam dia akan tutup. So kita boleh control lah macam apa, mengikut keadaan kita. Biasanya aku akan pakai yang kosong lah. So aku nak dia menyala setiap malam. So biasanya aku buat lampu dekat dalam rumah ni kan, lampu malam kan, lampu emergency lah. So aku akan set up kosong awal. Bila malam je dia terus menyala. Bila siang, pagi tu pukul 7 matahari mula naik, matahari kena ni automatik dia tutup. Itulah apa. So bila macam ni kita tak boleh kontrol lah, sebab dia bukan 24 hours. Macam mana nak bernyala, aku simulate kan. So sekarang ada matahari kan, so dia tak detect lagi lah. Tapi kalau kita let's say lah aku tutup ni, so matahari tak dapat masuk tu ya. Bila matahari tak dapat masuk, lebih kurang 10 saat macam tu, lampu ni sepatutnya akan menyala. Dia akan bagi arahan sekejap lagi. Guys, tadi ada masalah sikit. Masalahnya bila aku letak terbalik kan tadi, solar panel stay charge. Rupanya aku punya meja plastik ni masih ada cahaya boleh masuk daripada bawah. So menyebabkan elektrik masih berjalan. So aku ambil kayu lah, kayu pelapik. So apa yang aku nak tunjuk yang berlaku bila waktu malam, start maghrib, so matahari radian berkurang. So bila berkurang, elektrik tak masuk lah. So ni contoh dia, aku tutup ni teleskop dia, so elektrik tak masuk. Bila tak masuk, solar charge control ni detect untuk buka. Nanti dia akan buka dalam beberapa saat lah. Dan bila buka, ya itu dia. So dia assume benda dah malam, jadi dah malam lah. So dia akan buka lah sampai lah kan, mungkin dalam daripada pukul 7, mungkin pukul 8 malam sampai pukul 7 pagi lah kan, bila matahari mula keluar. So dia akan cah balik lah. Dia akan mula cah balik. Dan bila stabil nanti, baru dia akan tutup lah. Biasa dia ambil beberapa minit lah kan. Kadang-kadang 5 minit, kadang 1 saat. Dia lah bergantung kepada nilai ambang radian tu kan. So biasanya lambat sikit lah. Ni masih menyala lagi ni. Kita tengok nanti lah berapa lama dia boleh nak tutup. Mungkin boleh jadi sebab aku letak bawah rumah ni, so dia tak direct lah dengan awan pun mendung. So radian tu tak kuat sangat lah. So sebab tu dia detect lambat sikit. Tak apa, kita tunggu. Ya, itu dia dah tutup kan. Lebih kurang 1 minit 2 minit jugalah bila dia detect lampu tu. So dia tak tutup secara mengejut lah. Mungkin sistem dia, setting dia bagi tempoh lah, supaya nak pastikan betul-betul siang. Ada satu cara lagi kan, kalau kita nak pakai contohnya appliance, contoh macam kipas kan. Kipas ni kita boleh nak buka bila-bila masa, kita kena tukar kepada setting 24 jam. So daripada setting tadi kita yang kosong, sorry terlalu jauh lah pula. Okay. So kita tukar kepada setting 24 jam.
bila kita masuk setting 24 jam ni, automatic sistem output ni dia turn on lah. Ok, terus dia ternyala kan. So di sini boleh jadi sebagai control turn on and off. So, bila kita nak pakai, turn on lah. Ni kipas angin. Bila pakai kipas 12 volt ni, dia punya angin dia memang padu lah. Memang panas berpeluh ni sat aku ni. Itulah kelebihan aku bila aku pakai kipas 12 volt ni, sebab dia punya kelajuan dia lagi tinggi lah berbanding dengan 5 volt kan. Tapi cuma tu lah, kipas ni dia pakai 20 watt. Ada aku beli kipas yang kereta punya kipas lah. So watt dia tinggi sikit. Dan biasanya aku akan letak motor electric controller kat sini, supaya kita boleh control dia punya kelajuan speed controller tu lah, supaya tak ada lah bateri cepat habis. Yang kipas ni 20 watt. So kalau 20 watt dalam 4 jam pun bateri memang akan kong lah, kalau tak ada solar panel. So aku akan letak solar charge speed controller supaya ejah dia kan. Mungkin bagi dia dapat dalam 30% ke, mungkin pakai 5 watt pun boleh tahan lama lah. Dan kalau pakai 5 watt mungkin dalam 10 jam pun tak habis lagi. Ya, itulah sebuah sikit perkongsian aku yang menyebabkan berpeluh sebab aku duduk luar, sebab nak cari matahari punya pasal. Jadi kalau korang rasa aku punya perkongsian ni menarik dan berguna, cuba-cubalah buat. Beli dekat, aku letakkan link dekat bawah ni untuk beli solar panel, bateri dan sebagainya. Dan kalau rasa menarik, letaklah like, share dan subscribe. Alright, Assalamualaikum.